Aku Syasha, ingin berkongsi cerita dan pengalaman aku sewaktu bercuti di Pulau Langkawi. Memang sudah menjadi kebiasaan aku, suami, abang aku dan salah seorang teman karibnya. Kami berempat akan bercuti setiap tahun. Ia ibarat sesuatu yang dinanti-nantikan dan sangat-sangat diperlukan setelah bekerja keras sepanjang tahun. Kirakan ini sesuatu yang kami hadiahkan pada diri masing-masing. Pada tahun tersebut, kami berempat pergi ke Pulau Langkawi. Memang jalan menuju ke hotel gelap dan kami hanya beritahu pegawai di resepsi kami ingin masuk ke dalam bilik kami untuk membersihkan diri. Jadi kami pun pergi ke bilik masing-masing. Masa ketika itu sekitar pukul 5 lebih petang, hampir pukul 6. Masih ada cahaya matahari di luar, tapi tak ada alat pendingin hawa ataupun lampu di bilik. Walaupun tidak ada bekalan elektrik, aku rasa gembira sangat kerana bilik kami sangat cantik. Jadi, aku dan suami berkemas-kemas, membersihkan diri dan bersolat jemaah bersama. Sempat kami tunaikan solat asar dan tunggu untuk maghrib tiba. Yang peliknya, sejurus kami masuk ke bilik, semuanya elok belaka. Selepas menunaikan solat maghrib dan kami menerangkan bilik dengan menyalakan fungsi lampu suluh dari telefon bimbit. Kami bersiap-siap untuk ke pasar malam di daerah situ. Tiba-tiba hidung aku terhidu sesuatu bau yang tidak enak seperti bau muntah. Aku mula menjadi jengkel. Aku dah cuba untuk tidak hiraukan bau itu tetapi tak boleh. Aku mengadu kepada suami dengan nada suara bingit. "Bi, awak bau tak? Kenapa ada bau muntah kat sini? Aku tak boleh tahan sih." Suami pun mula menghidu dan dia pun bersetuju. Yang hairannya, bau itu berada di kawasan tempat aku sedang bersiap. Bila beredar dari kawasan itu sedikit, pun tak ada bau muntah walaupun sedikit. Lagi satu, semasa kami baru masuk ke dalam bilik, aku duduk di kawasan yang sama sambil menyusun barang makeup aku. Langsung bau itu tidak wujud. Suami pun berkata, "Dah lah, buat bodoh. Jom pergi pasar malam. Abang awak dan kawannya dah menunggu tu." Kami pun keluar ke pasar malam beli makanan dan patah balik ke hotel. Alhamdulillah, setelah kembali ke hotel, bekalan elektrik sudah pun disambungkan semula. Kami berempat naik ke bilik kami untuk makan bersama-sama. Selepas makan dan penat, abang dan kawannya pulang ke bilik mereka. Aku dan suami pun bersihkan diri. Suami dahulu sebelum aku menyusul. Sedang aku mencuci muka di dalam tandas, aku melihat cermin dan mata aku terpandang refleksi cermin. Di belakang aku merupakan almari besar, tetapi aku ternampak di depannya ada makhluk hitam, kurus dan tinggi. Badannya seperti seorang lelaki kurus, tetapi lehernya panjang. Aku istighfar dalam hati. Mulut agak berat untuk memanggil suami aku. Aku diam dan sambung mencuci muka. Aku tidak beritahu suami sehingga keesokan harinya. Keesokan paginya, sewaktu bangun subuh, tiada lagi bau muntah, tetapi telengkung aku kotor dengan kotoran berwarna coklat, seperti tapak kaki seekor binatang. Aku dan suami punyalah terkejut, tak dapat berkata apa-apa. Nasib baik sewaktu kami di pasar malam pada malam sebelumnya, saya ada beli telengkung baru. Waktu untuk sarapan, kami berempat pergi ke bawah untuk makan dan aku bercerita apa yang aku nampak semalamnya serta kejadian pada subuh hari. Abang aku pula bercerita. Beliau tak dapat tidur. Sambil menonton televisyen, beliau menyunting klip video yang dirakam di telefon bimbit untuk dimuat naik ke aplikasi Instagram. Dengan tidak sengaja, dia terakam sesuatu, seperti seorang perempuan sedang menangis, sayup dan perlahan bunyinya.
diikuti suara anjing menyala. Abang aku memperdengarkan aku rakaman tersebut. Aku pun menyuruh abang membuang rakaman video tersebut. Malamnya, kami hanya bungkus makanan dari KFC dan balik ke hotel. Selesai makan, aku menyuruh suami letakkan plastik makanan yang mengandungi sisa-sisa makanan di luar pintu hotel. Suami berkata yang dia dah malas dan menyuruh aku pulang. Aku dengan perasaan takut dengan pantas membuka pintu dan cepat-cepat letak di luar. Silap aku. Aku tidak mengikat beg plastik itu kerana takut dan hendak cepat. Keesokan paginya, aku bersiap untuk aktiviti kami. Bau muntah itu muncul sekali lagi. Tiba-tiba loceng bilik kami berbunyi berkali-kali. Suami pun buka pintu. Kawan abang aku di luar pintu. Kami dengan muka terkejut. Plastik KFC itu terburai dan segala sisa-sisa serta tulang-tulang di dalamnya semua bersepah di depan pintu bilik aku. Ya Allah, itulah peristiwa dan pengajaran buat aku.